Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran laka barakallahu fik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Faslun fi fadlis sabri pada kelebihan sabar, wa haqiqatihi dan hakikat sabar, apa itu sabar, wa aqsamihi apa fa'in هذا فيه الفرق بين يعلم أيوه مشكلة اعلم أيها الطالب العلمي اعلم أيها الطالب العلمي ketahuilah wahai penuntut ilmu i'lam anna as-sabra sesungguhnya sabar itu ala darbaini i'lam ketahuilah anna as-sabra sesungguhnya kesabaran itu ala darbaini di atas dua bahagian. Sebab Allah sebut bahawa sabar ni Pak, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya disempurnakan pahala orang bersabar ini tanpa dihisab. Ahadahuma salah satunya badaniyun, sabar badan, badaniyun katahammulil masyaqi bil badani, seperti memikul, menanggung. Katahammulil masyaqi seperti memikul, menanggung. Al masyaqi kepayahan, bil badani dengan badan. Solat ni berat. Solat ni berat. Sebab apa berat? Sebab kita kena buat setiap hari, dan setiap hari 5 waktu. Sebab tu ramai tak solat. Sebab Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah, memohonlah pertolongan bis sabri. Sabri ni puasa, sabar ni puasa. Was salat dan salat. Wa innaha lakabirah, Allah sebut sungguh solat ini berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan orang khusyuk saja. Sebab apa solat ni berat? Sebab kita kena buat setiap hari, dan setiap hari kita kena buat 5 kali. Itu dia berat. Jadi dia sabar situ. Tahammulil masyaqi bil badani dengan badan. Bil badani dengan badan. Kata'atil a'mali syaqah, seperti mengerjakan al-a'mali syaqah, amalan-amalan yang berat. Minal ibadati, daripada ibadat. Salat berat, puasa berat,
sedekah berat, haji berat. Sebab tu kita disebut mukallaf yang diberatkan. Sebab tu disebut mukallaf berat. Solat berat, puasa berat, haji berat, zakat berat, sedekah berat. Sebab apa dia berat? Okey, dia berat. Minal ibadat. Dan paling berat apa? Ibadat paling berat apa? Apa ibadat paling berat sekali? Apa ibadat yang paling berat sekali? Ibadat apa? Jihad. Mengapa dia berat? Sebab berarti kita mempertaruhkannya nyawa kita. Sebab tu Rasul sebut wa dzurwatu sanamil Islam, kemuncak Islam. Wa dzurwatu sanamil Islam, kemuncak Islam itu al-jihad. Kenapa? Mengapa paling berat? Itulah paling berat. Sebab apa? Kerana situ kita menggadaikannya nyawa kita. Mana kita menggadaikan nyawa, jasad dengan badan sekali, itu berat. Au min ghairiha, ataupun daripada selainnya, selain ibadat. Nah, sebab ingat kita baca usul fiqh, kita ingat al-masyaqqatu fil ibadati laysat maqsudatan bidatiha. Al-masyaqqatu fil ibadati, kepayahan, kesusahan dalam ibadat itu laysat maqsudatan bidatiha, bukan dimaksudkan dengan zatnya sendiri. Contoh, ini masjid, ini masjid, ini masjid. Kalau kita ikut jalan ni 3 minit saja sampai. Ikut jalan ni 3 minit saja sampai. Kalau ikut jalan ini pusing lagi jauh, setengah jam baru kita sampai. Mana lebih baik? 3 minit ke setengah jam tu? Mana lebih baik? 5 minit. 3 minit tu lebih baik. Yang dekat lebih baik. Sebab apa ingat al-masyaqqatul fil ibadah laisa maqsudatan bidatiha. Kepayahan yang kau pergi susah-susah buat apa? Dekat saya 3 minit kau berjalan. Kenapa kau cari 30 minit? Untuk apa? Faham tak? Okey, pergi masjid, masjid dekat kita. Pergi masjid. Kalau kita naik motor 10 minit. Kalau jalan kaki sejam. Mana lebih baik? Jalan kaki pergi masjid kan naik motor? Naik motor. Sebab apa? Ingat setengah orang silap faham benda ni. Dia kata bagus, kalau aku pergi jalan kaki, kalau aku naik motor 10 minit saja. Kalau aku jalan kaki sejam. Lagi lama, lagi banyak pahala berdapat. Bukan itu. Sebab syariat apa tu? Ma yuridullahu laja'alakum fid dini min haraj. Allah tidak sekali-kali menjadikan kamu pada agama kamu kepayahan. Ada motor naik motor, ada kereta naik kereta. Sebab tu kepayahan ini tidak masuk pada zatnya sendiri. Faham tak? Contoh. Okey, kita faham hadis ya? Suatu ketiga, ini Masjid Madinah. Kawasan sini kosong. Kawasan sini kosong. Kosong, tak ada orang. Jadi Bani Salimah diduduk di hujung Madinah, di hujung kota Madinah. Jadi mereka nak berpindah bagi dekat masjid. Mereka nak berpindah bagi dekat masjid. Sebab ada kosong kawasan tu kan. Jadi penduduk Bani Salimah ni, mereka nak pindah kabilah mereka duduk dekat Masjid Madinah supaya mudah apa? Mudah ulang alik ke masjid. Situ Rasulullah sebut, ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum. Rumah kamu ditulis kesan kamu. Lagi jauh kamu datang ke masjid, lagi jauh kamu datang ke masjid, lagi banyak pahala kamu. Lagi jauh kamu datang masjid, lagi banyak tapak kaki kamu ke masjid, lagi banyak pahala kamu. Hadis ini jangan kita silap faham. Faham tak? Bukan Rasulullah sengaja suruh mereka berjalan jauh. Tapi sebab apa? Sebab kalau mereka kosongkan hujung Madinah tadi, hujung Madinah tadi tidak ada orang berkawal. Jadi musuh mudah masuk. Jadi mereka ini benteng kepada sempadan Madinah. Itu tujuan dia. Jadi tujuan mereka bukan tujuan Rasulullah suruh mereka tinggal itu, bukan tujuan suruh apa? Mereka jalan kaki jauh lagi, berjalan jauh ke masjid. Tapi tujuan dia apa? Tujuan mereka menjaga apa? Menjaga kawasan sempadan
Madinah. Sebab kalau mereka berpindah, siapa nak jaga sempadan Madinah ni? Jelas tu. Okey, sebab tu Rasulullah tengok seorang tu, dia berdiri tengah-tengah panas. Dia Rasulullah tanya, "Man huwa?" Abu Israel. Namanya Abu Israel. Nadara alla yaquda. Dia bernazar tidak duduk. Wa alla yastadhilla, tidak berlindung daripada terik matahari. Wa an yasuma. Okey, wala yatakallam. Itu Abu Israel. Dia bernazar, dia tak mau cakap dengan orang. Dia bernazar biarlah matahari kena kepala dia, panas bagi rasa letih badan dia, dan dia tak mau duduk bagi letih. Dan dia bernazar berpuasa. Apa Rasul sebut? Murhu, pergi suruh dia. Falyatakallam wal yajlis wal yastadhil. Suruh dia bercakap dengan orang, suruh dia duduk, suruh dia berlindung pada matahari. Wal yutimma shaumahu, kemudian sempurnalah puasanya. Boleh? Makna kau setih badan sendiri itu untuk apa? Faham tak? Okey, untuk apa? Dan ajar kau letih badan kau. Sebab dia kata macam puasa. Bukan semata-mata Allah nak kita lapar, bukan. Sebab tu kalau Allah nak bagi kita semasa lapar, nescaya tak disyaratkan kita apa? Kita sahur. Kalau Allah nak bagi kita lapar, nescaya tidak Allah syaratkan sahur. Tapi kita pegang, nak bagi rasa sedikit kelaparan, timbul rasa insaf. Bagaimana lapar nanti? Bagaimana orang-orang menderita kelaparan? Kalau Allah semata-mata nak bagi kita lapar, tujuan nak bagi lapar, nescaya tak disyaratkan kita apa? Kita makan sahur, dan disyaratkan kita segera berbuka. Jelas tu? Itu sebab kita sebut ingat usul fiqh itu al-masyaqqah, syarat apa? Syarat al-hukum. Mana kita sebut tak? Al-masyaqqatu fil ibadah, kepayahan ibadat laisa maqsudatan bidatiha, bukan dimaksud dengan zat ibadat tu, tapi walakin maqsudatan bi ghairiha, untuk hikmah lain. Boleh? Wad-darbul akhar, dan bahagian yang lain. Wad-darbul akharu, ini pertama sabar badan buat solat. Ini lagi berat ni. Yang pertama, solat ni berat tapi ramai mudah buat. Zakat berat tapi ramai mudah buat. Haji berat, ramai mudah buat. Tapi dia kata ini berat. Was-sabrun nafsaniyyu, iaitu sabar jiwa. Tak sabar badan. Buat apa? Ibadat berat semua. Was-sabrun nafsaniyyu, sabar jiwa. An mustahayati at-tab'i, daripada keinginan naluri kita. Wa muqtadayatil hawa, dan tuntutan hawa nafsu. Ini berat. Sebab tu inilah untuk menjaga kita daripada melakukan benda haram. Sebab Allah sebut apa? In tajtanibu ma tunhauna ankum. Allah sebut, Rasulullah sebut, Allah apa? Ada hadis, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kamu dengannya, kamu elakkanlah. Wa ma amartukum bihi, apa aku perintahkan dengannya, fa'tu minhu man istata'tum, maka kamu kerjakanlah semampukah kamu. Rasulullah mula apa? Larangan ke suruhan? Larangan. Manahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kamu elakkanlah. Wa ma amartukum bihi, apa aku perintahkan kamu dengannya, fa'tu minhu, kamu kerjakanlah, man istata'tum, sekadar mampu kamu. Jadi Rasulullah mulakan apa? Denganlah larangan itu, benda yang Allah haram. Sebab apa? Itu mustahayatil tabak, naluri kita teringin benda haram ni. Muqtadal hawa kita cenderung kepadanya. Jelas kan? Sebab tu dalam sebuah hadis, ittaqi maharim Allah, jagalah, bertakwalah kepada perkara yang Allah haramkan. Takun a'budan nas, nescaya engkaulah paling abid antara hamba Allah.
engkaulah hamba Allah yang paling abid. Sebab apa? Ramai orang mampu solat, tetapi tak mampu tinggal perkara haram. Solat berjemaah dia jaga. Puasa, bukan sekadar puasa fardu, puasa Ramadan, puasa sunat dia mampu jaga. Haji dia juga, bukan sekadar zakat, bersedekah dia mampu, tapi dia tak mampu menahan dirinya daripada riba. Tak mampu. Tak mampu. Bab riba ni tak mampu. Sebab apa? Itu keinginan jiwa. Naluri. Ingin hidup mewah. Faham tak? Naluri itu. Boleh. Dia tak mampu. Tak mampu nak tinggalkan di riba. Boleh. Sama kita. Kita mampu solat, mampu puasa, mampu tahan mulut kita makan, tapi tak mampu tahan daripada mengumpat orang. Tak mampu kita. Apa? Sebab apa? Sebab kita kalah kepada hawa nafsu. Mulut kita mampu tahan daripada puasa. Tahan puasa. Boleh puasa Rejab, boleh puasa Syakban 2 bulan. Ramadan 3 bulan berturut-turut. Mulut kita tahan. Badan kita mampu menanggung. Badan kita mampu bersabar. Mulut kita mampu bersabar untuk menahan makan siang hari. Badan kita mampu tahan, lapar pun lapar lah. Tapi jiwa kita tak mampu, seronok mengumpat orang. Sebab tu ittaqi maharimallah. Jagalah, takutlah perkara yang Allah haramkan. Takun a'budan nas. Nescaya engkau menjadi hamba Allah yang paling abid. Sebab tu didahulukan dulu. Rasul sebut ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa aku larang, tinggal. Jangan oek-oek lagi. Jangan sebut. Okey, Allah Rasul tak sebut pun. Ma nahaitukum anhu fajtu man istata'tum. Rasul sebut begitu. Apa yang aku larang kamu, tinggallah sekadar mampu kamu. Tak, tinggallah sekaligus. Tapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu man istata'tum. Tapi apa yang aku suruh, kamu buatlah sekadar kamu mampu. Tak mampu puasa sunat, tak payah puasa. Tak mampu puasa Ramadan, tak payah puasa, bayar fidyah. Okey, tapi solat macam mana kena buat juga lah. Tak mampu berdiri, kamu duduk. Tak mampu duduk, kamu berbaring. Tak mengiring, tak mampu mengaring, kamu berbaring. Apa masalahnya? Jelas? Okey. Tapi haram tak? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa aku larang, tinggalkan. Tinggalkan satu kali. Sebab terus para sahabat turunnya apa? Turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Sesungguhnya arak, innamal khamru wal maisir, dan judi wal azlam yang berhala, betul nasib semua ni rijsun masyaitan fajtanibuh. Turun ayat tu terus apa? Sehingga apa? Mengalir kota-kota, jalan-jalan di kota Madinah tu dengan arak. Sebab apa? Mereka pecahkan semua bekas-bekas arak. Arak yang ada semua dikasih bocor. Tak bertunggu. Nantilah bagi habis dulu. Nanti bagi habis. Nanti kita sekarang lah. Tunggulah bulan 3 nanti baru kita dapatkan soft. Tak tahu Syah apa itu. Dia ada apa? Okey. Bulan 3 kan dapat soft? Ha? 1 April. Okey. Itu tahu Allah alam tu. Okey. Wa hadha ad-darb, ini bahagian in kana sabran, in kana, sekiranya kana dia adalah kesabaran, an syahwatil batni, daripada syahwat perut, wal farji, syahwat kemaluan, summiya iffatan, summiya iffatan, dinamakan iffah, rajulun afif. Orang ni rajulun afif. Dia kena sekiranya dia menjaga syahwat manusia ni, hidup dia nak penuhi syahwat mulut, syahwat perut, mana apa? Melalui mulut, makanan. Nak bagi makan dia dan juga kemaluan dia. Tuntutan biologinya, bahasanya tuntutan biologinya. Itu jiwa dia. Segala syahwat ni. Okey. Syahwatul batni, syahwat makanan. Sebab tu kadang-kadang orang solat tapi rasuah disapu. Dia solat tapi rasuah dia ambil. Sebab apa situ? Sini dia mampu, badan dia bersabar solat, tapi jiwanya tak mampu. Tengok apa rasuah. Tak mampu jaga syahwat perutnya. Tak mampu jaga syahwat perutnya. Kalau tidak, macam mana AJK masjid boleh pecah mana?
Sedangkan hari-hari di masjid kan, kedapatan kan AJK masjid pecah mana. Sedangkan hari di masjid. Sebab apa? Dia mampu tahammul masyaqil abdan. Badan dia mampu menanggung kepayahan ibadat, boleh. Tapi apa? Jiwanya tak mampu menahan syahwatnya. Syahwat apa? Syahwat perut, syahwat mulut, tak mampu. Kemudian apa? Wal farji, kemaluan. Nah, ini berbahaya juga ni. Okey. Ini syahwat apa? Syahwat kemaluan. Tambah akhir zaman ni, Pak. Akhir zaman ni. Okey. Lam yadhhar fashatun, lam tadhhar al-fashu fi qaumin qattun illa dhaharat fihim awja' lam takun fi aslafihim. Tidak dilakukan penzinaan, kelucahan gini. Lam tazhar, tidak zahir zina. Lam tazhar al-faitu qattun, tidak terzahir zina ini secara terang-terangan. Zina ni tak muncul secara terang-terangan. Apa zina, apa satu lagi kita panggil apa? Berzina, satu lagi kita panggil lelaki ni homoseks, perempuan lesbian. Lam tazhar al-fashatu qattun illa zaharat fihim al-awja', mereka zahir akan muncul pada mereka penyakit-penyakit lam takun fi aslafihim, yang tidak pernah pun dikenali kepada orang terdahulu mereka. Muncul penyakit-penyakit orang dulu tak kenal pun. Dulu bukan kenal AIDS. Dulu bukan kenal penyakit AIDS. Sebab apa? Mana zahir ni dilakukan terang-terangan. Sekarang lagi terangan dalam handphone, dalam apa, semua boleh tengok sekarang. Sebab sini, balik sini kita terpaksa kena jaga betul masing-masing iffah, perasaan takut pada Allah. Sebab tu lam tazhar al-faizu khattun fi qaumin illa zaharat fi awja' lam takun fi aslafihim. Tidak zahir, melainkan apa? Tidak zahir makna zina tadi terang-terangan, orang nampak buat. Faham tak? Dirakam semua, tak ada malu langsung. Illa zaharat fi awja', akan zahir pada mereka penyakit-penyakit lam takun fi aslafihim. Sebab tu sekarang banyak penzinaan. Memang banyak penzinaan sekarang. Sebab kita ingat sebab tu Rasulullah sebut Kau sebut, kamu ni syukurlah, moga-moga doalah kepada Allah istiqamah kamu di atas ilmu, atas ni. Doalah Allahumma habli istiqamata fi dinina, Allahumma ismata fi dinina, Allahumma inna ismata fi dinina. Doa tu, Allahumma ismata fi dinina. Ya Allah, kami memohon kepada Allah ismah, penjagaan Engkau ya Allah pada agama kami ini. Kami Engkau jaga. Sebab tu antara golongan special yang mendapat lindungan arasy Allah siapa? Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, seseorang pemuda dia membesar daripada budaknya sampai tuanya, remajanya, dewasanya sampai ke tua. Nasha'a fi ibadati rabbih, dia membesar dalam mengabdikan dirinya pada Tuhannya. Tambah zaman sekarang ini, al-ibadatu fi ayyamil harj, ibadah pada zaman kekacauan, zaman banyak pembunuhan, zaman fitnah ini, Rasulullah sebut apa? Ka hijratin alayya, seperti berhijrah kepadaku. Mana besarnya pahalanya pada hijrah beribadat zaman sekarang. Itulah kamu jaga puasa Rejab, istiqamah, minta Allah istiqamah. Kamu jaga puasa Syaban, minta Allah jaga betul. Faham tu? Sebab apa? Mintalah kita membesar. Kamu alhamdulillah syukur pada budak besar sini. Tengok, kenal apa? Kenal Quran, kenal Ibanatul Ahkam, kenal Iqna, kenal Ra'ayul Bayan, kenal apa? Mukhtasar apa? Minhajul Khasirin. Biarlah kita kenal nasya'a fi ibadati rabbi, kenal cara mengabdikan diri kepada Allah. Faham tu? Berdoalah semua ya Allah, apa? Nas'aluka al-isma fi dina. Sebab apa? Fitnah sekarang terlampau sangat di luar. Fitnah sekarang terlampau semua. Kamu betul sebab balik cuti sekejap, apa kamu cari? Kitab ke handphone? Balik cuti kamu cari kitab ke handphone? Balik cuti cari kitab ke handphone? Jawab ni. Sebab tu ingat tambah sekarang kan mudahnya orang terjebak dengan zina. Sebab tu ingat Ustaz Iqbal sebut ni. Imam Syafi'i sebut apa? Imam Syafi'i kata, inna zina dainun aqradtahu, sesungguhnya zina ini
Zina ini ingatnya, dainun, satu hutang. Zina ini man qala hadha syair? Imam Syafi'i. Okey. Inna zina dainun aqradtahu. Semua dina ini hutang. Engkau hutang dia. Hutang. Mana kau hutang orang tu? Ya hatikan hurumar rijali wa qati'an. Wahai orang yang menceroboh, orang berzina ni, wahai orang yang menceroboh, ya hatikan li hurumar rijal, bagi kehormatan seorang lelaki. Kamu berzina, wahai yang sebelah kamu orang lain. Seseorang itu berzina dengan seorang perempuan. Tidakkah perempuan ini ada bapaknya? Tidaklah perempuan ini ada abangnya? Tidaklah perempuan ini ada adik lakinya? Tidaklah perempuan ada pakciknya? Tidakkah kamu sebenarnya kamu apa? Hatikan kamu menceroboh kehormatan mereka. Ini perempuan itu maruah mereka. Ya hatikan li hurumar rijali, wahai orang menceroboh bagi kehormatan laki-laki. Wa qati'an, kamulah pemutus rasa kasih sayang sesama manusia. Qati'an, faham tu? Qati'an. Sebab tu kamu berzina dengan seorang perempuan, sama ada kau berzina dengan anaknya, kamu berzina dengan isterinya, kamu berzina dengan adiknya, kamu berzina dengan anak saudara perempuannya. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, inna zina dainun aqradtahu. Zina ini dain, hutang. Aqradtahu, kamu hutang sebenarnya. Okey. Ya hatikan hurumar rijali wa qati'an. Wahai orang yang menceroboh kehormatan laki-laki, wa qati'an, memutuskan silaturahim, memutuskan kasih sayang, persaudaraan. Tiba-tiba berzina isteri orang. Jelas tu. Berzina dengan anak perempuan seorang ni. Okey, jadi kata apa? Lau kunta hurran min thulathi majdin. Okey. Kalaulah engkau ini orang yang merdeka, jiwa engkau jiwa yang mulia, min thulathi majdin, orang yang keturunan engkau keturunan yang mulia, kau takkan buat benda tu. Lau kunta hurran, kalau engkau ni orang merdeka, min thulathi majdin, daripada keturunan orang mulia, kau takkan buat begitu. Sebab sini ya, man yadni yudna bihi walau bijadari. Sesiapa yang berzina, ingat kamu mudah-mudahan ingat minta berlindung. Itulah waktu sebelum buka puasa, insya-Allah kamu puasa apa? Sya'ban, Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari. Sebelum buka doalah minta. Apa doa? Allahumma inna na'udzu bil fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung fitnah ini, apa yang zahir dan apa yang nyata. Man yazni yudna biha. Siapa berzina dengan seorang perempuan, yudna biha, nanti dibayar hutang. Okey, dibayar hutang, kenapa? Yudna biha, nanti orang tetap dibalas. Sama ada kau berzina dengan isteri orang, satu hati, mungkin isteri kau berzina, mungkin anak perempuan kau, mungkin adik perempuan kau, mungkin anak saudara perempuan kau. Man yazni yudna biha walau fi jidari. Biarpun dia jaga anaknya, orang datang jaga anaknya tak pergi keluar, tapi orang datang berzina dengan anaknya dalam rumahnya. Dia takut dia berzina. Imam Syafi'i kata dia takut dia berzina dengan anak orang, jadi dia takut dibalas dia. Dia tak benarkan. Dulu orang Arab kan cemburu, tapi dia berzina dengan orang, anak perempuan dia jaga, tak pergi ke keluar. Jangan kau bercampur orang ke rumah saja. Dia keluar, lelaki datang berzina dengan anak dia. Faham? Man yazni yuzna biha. Ini dan setengah kata, dan setengah nasabkan kepada Sayyidina Osman, az-zina qardun in qardtahu. In zina ini hutang, kalau kau hutang, yakunu wafa fi ahlika, akan bayaran mana? Keluarga kau. Faham tu? Seperti mana ingat hidup kita ni, kama tu'amil tu'amal. Seperti mana kita melayani orang lain, begitulah kita dilayani. Faham tu? Jangan buat sembarangan pada anak orang ya. Tambah-tambah kita ni, ingat kita bawa image apa? Ingat tak? Kalau kamu buat dua, wal'iyadzubillah sebelum kita, ingat ada ilmu buat lagi, faham tak? Jadi apa? Ingat aib, jaga tu. Jangan terfikir benda tu. Okey, ingat balasan Allah. Wa syabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda membesar dalam mengabdikan diri pada Tuhannya. Sebab tu Imam
Imam Syafi'i dia tafsirkan, Az-zaniyatu la az-zani la yanku illa zaniyatan aw musyrikah. Lelaki penzina dia takkan berkahwin melainkan perempuan penzina macam dia juga. Faham tak? Sebab tu Imam Syafi'i harus berkahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Imam Ahmad tak boleh, haram. Faham tak? Dia kata zina, orang soleh tak boleh kahwin dengan perempuan zina. Imam Syafi'i itu boleh. Sebab maksud Imam Ahmad pegang zahir ayat tu. Makna orang beriman tak boleh kahwin dengan orang berzina. Memang dia beriman juga tapi fasik. Tapi Imam Syafi'i itu boleh. Jadi apa maksud ayat ni? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Orang berzina dia tak akan berkahwin, tak berzina melainkan berzina macam dia juga. Makna kalau dia berzina sebelum kahwin, insya-Allah dia dapat isteri macam dia juga. Sebenarnya pernah cerita tu. Seorang lelaki ni dia berkahwin, dia bertaubat daripada zina ni. Kemudian dia berkahwin, nampak isteri yang solehah betul. Puasa sunat, bertahajud, semua. Dia nampak isteri yang terlampau suci. Dia nampak isteri yang tak layak baginya. Sebab dia fikir apa? Kisah silam dia. Jadi satu hari dia tak tahan. Sebab sayu sangat. Tengok isterinya dengan bertahajud, dengan muka suci betul. Bertahajud, buat ibadat, baik hati semua. Jaga betul hak isteri. Dia rasa diri jahat. Jadi satu hari dia kata, yang abang tak sanggup lagi menanggung rahsia abang. Biarlah abang berterus terang. Sebenarnya sebelum berkahwin dengan sayang, banyak sudah perempuan abang rosakkan. Abang rasa sayang terlalu kontrol untuk abang. Jadi apa saya jawab? Saya pun begitu juga abang. Lama sudah saya nak luah kepada abang. Saya sebelum berkahwin dengan abang, begitu juga. Ramai sudah lelaki tiruri saya. Nampak kan? Az-zani la yankihu illa zaniyah fayakunu qardan. Imam Syafi'i, fayakunu az-zina daynun idza aqratu. Zina ini hutang, apalagi hutang dia. Kalau setengah kata syair ni dinisbahkan pada Sayyidina Osman. Kalau yang Ustaz ingat syair Sayyidina Osman lu, fayakunul wafa'u fi ahlihi. Nanti dibayar pada keluarganya. Okey. Ingat kama tu'amal. Sebab tu kalau terlanjur suami terlanjur sebelum bujang terlanjur, jangan cerita pada isterinya. Isteri pun waktu perawan dia terlanjur sudah, jangan cerita pada suaminya. Masih diam. Pandai-pandailah menelan kepahitan dosa yang telah lakukan. Okey, dan ingatlah Allah Maha Pengampun. Nanti dia apa? Dia tahu dia dulu nakal-nakal. Tanya pula isterinya. Jujur sebelum kau kahwin kau pernah tidur dengan orang lain ke? Tak payah tanya. Isteri pun tak payah mengaku. Faham tak? Tak berdosa, tak mengaku pada sebab tak perlu bagi tahu suami. Okey. Sebab benda tu dosa dia dengan Allah. Faham tu? Jelas tu? Tapi ingat pengajaran kamu. Itu Imam Syafi'i kata, az-zina dainun. Zina ini hutang. Idza aqradtahu. Kalau kau hutang dia. Kalau ini saya ingat bait ni pada Sayyidina Osman. Fayakunul wafa fi ahlika. Dia bayar mana? Pada keluarga kamu. Wadih tu, jaga. Ingat, jaga keimanan kita. Dia kata nama ifah. Wa in kana as-sabru, dan sekiranya kesabaran itu fi qitalin, pada pertempuran, pada jihad, summiya syaja'atan, dinamakan keberanian. Okey, seperti mana? Seperti Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Okey, waktu dia wafat tidak ada kadar sejengkal pun pada badan dia yang bersih pada parut bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Tak ada pun, penuh di badan dia. Bekas panah, bekas tombak, bekas pedang. Tak ada kadar sejengkal, semuanya penuh. Kecuali mana? Kecuali belakang dia. Belakang dia bersih. Mana Dia tidak pernah membelakangkanmu musuh. Inilah Khalid Al-Walid, Saifullah Al-Maslud, pedang Allah yang terhunus. Itu sabar. Wa in kana fi qadhmi ghaidhin, dan sekiranya pada qadhmi ghaidhin, Allah sebut Al-Quran, wal kadhimin al-ghaidh, yang menahan kemarahan. Maksudnya dia marah tapi dia tahan, tidak terkeluar pun perkataan dan perbuatan menunjukkan dia marah.
Perkataan tak keluar, perbuatan pun tak keluar. Langsung dia tahan marahnya. Tidak terzahir pada perkataannya, tak zahir perbuatan dia marah, tapi dia tahan. Sumya hilman, dinamakan hilmi. Aina hilmi? Ra'aitu? Al-ismu 'alal musamma. Al-ismu 'alal musamma. Nama seperti yang dinamakan. Betul tak? Pernahkah kamu nampak Helmi mengamuk tak tahu lah? Tak kan? Pernahkah? Hara'aitum wadbanan za'lanan. Paling-paling menjerit. Ai. Al-ismu 'alal musamma. Naam, huwa hilmiyun. Hilmi apa? Yang Allah berikan apa? Hilmi nak penyabar, lembut. Dia tak bertindak balas. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Hilmi. Rasulullah sebut apa? Man kadzama ghaidhan, sesiapa yang menahan kemarahannya. Dia marah tapi dia tak zahirkan. Udah keluar isyak. Wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, sedangkan dia mampu. Kalau dia marah, habis budak-budak ni. Habis sejebak si Muzammil ni. Tapi wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dia mampu untuk melunas kemarahan. Kalau dia marah, dia hentak habis Muzammil semua ni. Tapi dia sabar. Da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khaliq yaumil qiyamah. Allah panggil dia depan makhluk semua lagi. Yaumil qiyamah. Diseru dia namanya depan seluruh makhluk hari kiamat nanti. Besarnya kelebihan dia. Faham kan? Orang menahan kemarahan. Hatta yukhayyaru Allah minal huril ain ma syaa. Sehingga Allah puji dia depan makhluk, kemudian akhir sekali Allah apa? Sehingga Allah depannya pada bidadari. Semuanya yang apa? Hurum maqsuratun fil ka'annahunna lu'lu'u wal marjan, bagaikan mutiara tersimpan. Ka'annahunna baydun maknun, bagaikan mereka apa? Putih telur. Kupas telur nampak putih kan? Begitu putihnya. Hatta yukhayyirullah minal hurin, pada bidadari. Tunjuk bidadari, mana kau nak ambil lah. Apa? Masya, apa dia disuka. Allah bagi, bukan dengan pilih. Suruh pilih lagi bidadari. Faham tu? Mana kau suka Hilmi? Cakap insya-Allah. Okey, mana dia suka ambillah. Hatta yukhayyirullah ma yasha' min al-huril 'ain. Apa dia suka? Allah bagi pilih lagi. Betul? Mana Allah puji ada makhluk. Jelas tu. Dinamakan ni Hilman, wallahu ta'ala a'lam. Yallah, fadlan. والله ada soalan ba'da hada. Dah keluar Isya? Dah keluar? Yallah Ramadan. Amin. Amin, amin, amin. Amin.